Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, apa khabar tuan-tuan dan perempuan? Nombor satu, sejarah dinar. Okey, saya nak tunjuk sikit. Ini rupa dinar. Tuan-tuan, apa maksud dinar? Okey, dinar ini tuan-tuan, sejarahnya dia adalah mata wang. Dia adalah duit yang digunakan oleh tamadun Islam. Dia panggil dinar. Jadi tamadun Islam ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, mereka tidak ada wang yang tersendiri. Tuan-tuan, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamadun Islam tidak ada mata wang yang tersendiri. Jadi zaman Rasulullah dulu, orang-orang semenanjung Arab mereka menggunakan duit daripada dua tamadun di sekitar dua tamadun yang paling berpengaruh sekali di dunia ketika itu, iaitu tamadun Rom dan juga Parsi. So dia ada dua tamadun yang mempengaruhi sehingga ke tanah Arab, di mana pedagang-pedagang yang datang ke tanah Arab ini membawa duit daripada dua tamadun ini, Rom dan Parsi. Duit tamadun Rom dia panggil dinari, dan dia adalah duit emas. Dan duit daripada tamadun Parsi dipanggil dram. Jadi dinari, dram. Jadi dinar inilah duit yang digunakan ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu daripada dua tamadun ini. Dan selepas zaman Rasulullah datanglah zaman khalifah. Pada waktu itu barulah tamadun Islam buat minting duit mereka yang tersendiri. Waktu itu tuan-tuan, tamadun Islam dia dah minting, siap dengan inscription, dengan kata-kata berbentuk kalimah tauhid, kata-kata Islam. Jadi dan nama je dipanggil dinar. Jadi sempena dinari, duit Rom, dan juga duit perak itu dipanggil dirham. Sempena tamadun sempena tamadun Parsi. Jadi itulah dia sejarah dinar dan dirham. Apa yang specialnya dinar dan dirham ini adalah, dinar dan dirham ini kita panggil mata wang sunnah. Mata wang sunnah ni bermaksud dinar ini digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, apa saja benda yang digunakan oleh Rasulullah kita panggil sunnah. Jadi Rasulullah menggunakan dinar ni sebagai mas kahwin untuk anaknya, dan Rasulullah juga membeli kambing. Pernah ada hadis Rasulullah membeli kambing dengan menggunakan dinar. Cuma saya nak tunjuk ini dinar zaman moden, berat dia 4.25 gram. Dan sekarang saya nak tunjuk dinar ketika zaman tamadun Islam dulu, zaman khalifah. Okey, Kelvin, kita zoom kat sini. Tuan-tuan, nampak clear? Inilah mata wang dinar yang digunakan oleh tamadun Islam. Dia diperbuat daripada emas dan berat dia 4.25 gram. Jadi kalau kita tengok, ini adalah teknologi tempa pada zaman dulu. Zaman dulu tak ada mesin, mereka tempa menggunakan tangan. Ni rupa dia. Tuan-tuan, dengan kata lain, logam emas dan perak ini menjadi sandaran kepada mata wang tamadun Islam. Cuma zaman sekarang ni tuan-tuan, kita punya teknologi sangat hebat. Kita dah ada mesin, kita boleh menempa dinar dengan bentuk yang sangat cantik. Round number memang nampak cantik because of our technology. Tapi dari segi berat sama sahaja. Now, saya nak cerita kenapa penting untuk kita menyimpan dinar, duit yang diperbuat daripada emas dan perak. Tuan-tuan, yang pertama sekali adalah, kalau kita tidak menyimpan dinar, tuan-tuan, zaman sekarang kalau kita tidak ada ilmu tentang emas, tentang dinar, tuan-tuan pergi kerja, tuan-tuan dapat gaji, tuan-tuan berniaga, tuan-tuan dapat untung dalam bentuk apa? Apakah bentuk duit pada zaman sekarang? Tuan-tuan tak payah cerita lah. Duit zaman sekarang ni
Ini dia duit zaman sekarang. Kita panggil duit kertas, paper money. Ini duit zaman dulu, emas. Okey. Jadi tuan-tuan, apa beza di antara duit yang diperbuat daripada emas dan duit kertas? Apa perbezaan dia? Tuan-tuan, saya nak cerita tuan-tuan. Kelemahan duit kertas ini, okey, dia ada dua. Yang pertama, sistem duit kertas ialah sistem di mana dia direka untuk hilang nilainya dalam jangka masa yang panjang. So, bila saya baca buku tentang ekonomi, tentang duit, all paper money are designed to lose value over a long period of time. Semua duit kertas tuan-tuan yang kita pegang ini, dalam jangka masa panjang dia akan menyusut nilainya. Apa maksud dia? Maksud dia kesan daripada inflasi. Tuan-tuan, apa maksud inflasi? Inflasi bermaksud nilai duit makin lama makin kecil. Saya nak tunjuk dekat tuan-tuan berapa kadar inflasi di Malaysia setiap tahun. Okay, so kita tengok. Ni boleh search dalam internet. Okay, tuan-tuan, ini laporan surat khabar The Star. Malaysia inflation rate to rise by 1.5 and 2% next year, World Bank say. Next year, artikel ni adalah pada tahun 2019. Next year bermaksud tahun ini inflasi kita adalah 1.5 hingga 2% setahun. Okey. Jadi tuan-tuan, saya nak cerita apa maksud dia. Inflasi tahun 2020 ni 2%. Bermaksud jika tuan-tuan ada RM100, pada awal tahun kita boleh beli barang bernilai RM100, tetapi ujung tahun ini barang tersebut akan naik nilai dia, menyebabkan nilai beli ni RM100 ni kurang 2%, cuma boleh beli barang bernilai RM98. So RM2 tu pergi mana? Hilang. Hilang pergi mana? Inflasi makan ataupun barang naik harga, duit ni makin kurang. Tuan-tuan, 2% banyak ke sikit? 2% taklah banyak sangat. Mungkin adalah 2%. Tuan-tuan, 2% setahun. 2% setahun, kalau kena 10 tahun, 20%. Umur saya sekarang tuan-tuan 42 tahun. Kalau kali 2%, 84%. 84% kehilangan value. 84% banyak ke tak? Kalau tuan-tuan ada duit RM1, hilang nilai dia 84 sen. Tuan-tuan, sebab itulah tuan-tuan, waktu saya sekolah rendah dulu, saya pergi sekolah tahun 1985, saya cuma bawa 20 sen. Dan saya boleh beli nasi lemak dengan harga 20 sen, air 10 sen. Jadi mak bagi 20 sen saja, air bawa sendiri, dan saya boleh survive. Sebab harga nasi lemak 20 sen, boleh beli, makan kenyang. Dan nasi lemak zaman 1985 besar. Bukan setakat besar, penuh dengan ada telur separuh dan juga ada ikan bilis. 20 sen. Tuan-tuan, sekarang tahun 2020, ada tak nasi lemak 20 sen? Tuan-tuan, ada tak nasi lemak 20 sen tuan-tuan? Sila komen. 500 orang tengah tengok Facebook live saya ni. Ada tak nasi lemak sekarang harga 20 sen? Sila komen. Ada ke tidak ada? So saya rasa tuan-tuan tak payah jawab lah tuan-tuan. Saya rasa kalau jawab pun, jawapannya ialah tidak ada. Sekarang nasi lemak RM1, minimum RM1. Jadi itu pun telur belah 8. Telur bukan belah separuh, belah 8. Belah 1, 2, belah 2, 4, belah lagi kot ni, belah lagi kot ni. Itu dia nasi lemak sekarang. Jadi tuan-tuan, duit kertas dalam jangka masa yang panjang dia hilang nilai dia. Jadi tuan-tuan, sebab itu untuk simpanan, wang kertas sebagai simpanan, tuan-tuan akan rugi, dia akan hilang nilai dia. Jadi macam mana cara nak bagi pemegang duit kertas ni tak rugi?
Tuan-tuan, sebab itu tuan-tuan bila ada duit kertas, tuan-tuan akan fikir nak melabur. Betul? Setiap kali kita ada duit, kalau kita nak dapat untung ataupun kita nak beat inflation, kita akan cari tempat untuk melabur. Sebab tu duit orang letak di ASB, tabung haji, unit trust. Why? Pegang inflasi makan. So melabur lah, terpaksa melabur. Sebab at least beat the inflation. Yang kedua, make some profit lah. Itu dia. Wang kertas terpaksa dilaburkan untuk mengelakkan daripada kehilangan nilai. Cuba tuan-tuan bayangkan sekiranya kita menggunakan duit emas. Emas adalah duit. Tuan-tuan, kita tak payah melabur. Sebab emas pada dirinya sendiri dia kalis inflasi. Jadi tuan-tuan, kenapa kalau emas ni jadi duit dia kalis inflasi? Jawapannya ialah emas ini tidak boleh dimanipulasikan oleh pemerintah, oleh kerajaan, oleh bank. Dia tak boleh dimanipulasikan. Sebab emas, kalau kita nak buat dia, nak dapatkan duit emas, emas ini perlu dilombong. Kena korek lombong, kena korek tanah dapat. Kena tulinkan pula baru keluar emas ini. Kuantiti emas dalam dunia cuma boleh bertambah lebih kurang 4.5% setahun. So kuantiti emas bila dilombong 4.5%. Jadi kalau duit ni cuma bertambah 4.5%, jadi nilai duit tu akan jadi stabil. Tapi kalau duit kertas ini, kerajaan boleh cetak, kerajaan boleh pinjam. Dalam masa satu malam, satu hari boleh naik 1 bilion, 2 bilion, 3 bilion. Dia just kapuf keluar. Tak payah lombong, cetak, bubuh komputer elektronik saja. Sebab itu duit kertas ni tuan-tuan, inflasi makan, because dia boleh inflate the quantity. Gold tak boleh. Sebab itu kalau nak simpan long term, yang ini dengan yang ini mana bagus? Jawapan dia ialah gold. Tak payah invest, dia stable. Dia beat the inflation over the long run. Jadi tuan-tuan, kalau nak tanya kenapa nak simpan duit emas ya? Because of the number one, kita nak protect daripada inflasi. Kita tak nak kita jadi semakin miskin. Dulu 20 sen kaya, 20 sen zaman 1985, banyak, besar. RM1 kaya. Sekarang RM1 budak pun tak tengok. Okay. So tuan-tuan, itu yang pertama. So siapa yang faham nombor 1 kenapa nak simpan gold, sila komen. Okay, saya dah faham kenapa nak kena simpan gold. Baik. Tuan-tuan silalah komen. Okay, saya nak tengoklah tuan-tuan punya komen, saya nak baca. Hai Irina, hai Yazid, hai Cik Herman, hai Dr. Syafiq. Sarah Sulaiman, duit kertas memang main cetak, fotokopi pun ada. Betul tu, okay. Gold is the best. Baik. Tu yang pertama, kenapa nak beli, kenapa nak simpan emas. Yang kedua, ada orang dia nak invest, nak melabur. Jadi tadi saya cerita, duit kertas kita terpaksa melabur. Kita terpaksa melabur dekat mana? ASB, tabung haji, unit trust, untuk mencari pulangan. Jadi kita terpaksa cari kat mana tempat nak letak duit ni. Tetapi kalaulah kita ni bijak, tuan-tuan yang menonton Facebook live saya ni, tuan-tuan tak payah fikir panjang, tuan-tuan ambil duit, tuan-tuan tukar jadi emas. Okay. Jadi ini adalah simpanan, dan dalam masa yang sama emas ini juga jadi tuan-tuan punya pelaburan. Apa maksud pelaburan? Maksud dia ialah tuan-tuan tukar jadi duit ni jadi emas, dan tuan-tuan berharap semoga harga dia naik tinggi. Bukan sekadar beat inflation, tetapi juga naik yang tinggi banyak, sehingga boleh menjadi keuntungan kepada tuan-tuan. Boleh tak emas jadi pelaburan? Jawapannya sangat boleh. Lumayan ataupun tidak emas ni jadi pelaburan, untung banyak ataupun tidak, tuan-tuan, saya bukan nak jawab, saya nak tunjuk fakta. Untung ataupun tidak sebagai pelaburan. Okey Kelvin, sekarang kita tengok
Baik. Di hadapan tuan-tuan ini, saya buka website goldprice.org. Website goldprice.org ni dia tracking harga emas dunia. Okay. So, tuan-tuan kalau tengok, kalau tuan-tuan menyimpan emas sebagai pelaburan, bukan setakat dia beat inflation 2% setahun, tetapi juga harganya naik dalam jangka masa yang panjang. So, we are talking about simpan emas untuk jangka masa yang panjang. Contoh, simpan emas untuk sehari rugi 0.46%. Cik Syukur, simpan emas sehari rugilah 0.46%. Saya nak bagi nasihat, jangan simpan emas sehari, okey? Mana ada orang beli emas untuk simpanan sehari. Kita beli emas untuk jangka masa yang lebih panjang daripada sehari. Contohnya 30 hari. Even 30 hari pun saya tak recommend lah. Walaupun 30 hari, harga emas ada naik 4.11%. Dalam masa 6 bulan, naik 19%. Dalam masa setahun, 42%. Tuan-tuan, pelaburan apa yang naik 42% setahun dalam waktu sekarang ni? Waktu zaman gawat COVID-19 dengan political instability dekat Malaysia. Tuan-tuan nak parking duit kat mana? ASB, tabung haji. Boleh lawan. So, kenapa harga emas naik banyak? Because sekarang ni timing is correct. Sekarang timing untuk emas sangat sesuai sebab sekarang ni zaman kegawatan ekonomi because of COVID-19. Virus COVID-19, semua orang duduk dekat rumah, semua orang tak boleh keluar, business ada yang bankrupt, ada yang merudum jatuh teruk, orang hilang pekerjaan. So, it's a very bad news. Jadi, bila zaman bad news ni, orang takut ni, orang takkan buat business. Sebab potensi untuk rugi itu lebih besar. Jadi, orang akan letak duit ni ke dalam instrumen yang selamat. Okay, iaitu emas. Emas sekarang ni dia dalam kategori aset selamat. Sebab itu setahun naik 42%, 5 tahun naik 74%. Pasal apa? Pasal sebelum zaman kenaikan harga emas dia ada jatuh tahun 2012, 2013, 2014 dia ada jatuh. Lepas tu dia naik balik. Kalau 5 tahun 74%, tak banyak. Tapi kalau 20 tahun 604%. 20 tahun. Okay, so tunjuk muka saya balik. Jadi tuan-tuan, emas kalau sebagai pelaburan, dia punya rule of thumb, semakin lama kita simpan, semakin bagus. Jadi tuan-tuan, ada orang tanya saya, Cik Syukur, sampai bila saya nak simpan emas? Bila saya nak jual? Kalau kita asyik simpan, asyik beli saja, bila masa nak jual emas? Jawapannya ialah bila nak pakai duit. Tuan-tuan cuma jual emas bila nak pakai duit. Kalau tak nak pakai duit, tak payah jual. Kalau setakat seronok syok-syok jual, harga emas dah naik lah, nak jual syok-syok, bukan nak pakai duit lah, syok-syok saja. Nanti bila tuan-tuan jual, tuan-tuan dapat duit, tuan-tuan akan jam. Tuan-tuan akan kematu kepala otak sebab bila dapat duit, tak tahu nak buat apa. Jadi, jual emas bila nak pakai duit sahaja. Anak nak pergi universiti, jual emas. Tuan-tuan nak pergi umrah, jual emas. Tuan-tuan nak beli tanah, jual emas. Tuan-tuan nak guna untuk apa saja yang perlukan duit, barulah jual emas. Kalau tak perlu, simpan elok-elok, simpan lama-lama. Okay? Kemudian, apa lagi sebab untuk simpan emas? Jadi pada pendapat saya, yang ketiganya ialah emas ni boleh jadi hadiah ataupun harta yang bagus untuk tuan-tuan ataupun untuk diberikan kepada anak, kepada cucu cicit ataupun kawan. Sekarang ni tuan-tuan, bila kita tidak ada ilmu emas, apa hadiah yang tuan-tuan bagi kepada kawan-kawan, kawan dapat anak, kawan berumah tangga, ataupun anak dapat keputusan cemerlang, ataupun duit raya anak-anak. Tuan-tuan kalau tidak ada ilmu emas, tuan-tuan bagi apa dekat diorang? Mungkin tuan-tuan bagi gadget, mungkin bagi handphone,
ataupun bagi beg duit, ataupun bagi beg tangan, ataupun bagi benda-benda yang cepat rosak. Jadi tuan-tuan, benda-benda macam ni kalau tuan-tuan bagi sebagai hadiah, dia tidak kekal lama. Jadi tuan-tuan tengok-tengok dah rugi, dah rosak. Kalau kawan dapat anak, bagi dekat kawan 1 dinar ataupun 1 gram ataupun 0.5 gram, tak kisahlah, bagi emas. Agak-agak emas tu dia akan simpan ataupun tidak? Jawapannya adalah emas tersebut akan disimpan oleh kawan-kawan anda. Dia akan menghargai emas tersebut. Jadi tuan-tuan, nak bagi hadiah, bagilah emas. So, now saya nak tengok apa lagi. Jadi kesimpulannya adalah, kelebihan dinar emas ni sebagai instrumen untuk anda, kelebihannya adalah nombor 1, bila simpan dia akan beat inflation. Yang kedua, bila tukar duit jadi emas, tuan-tuan tak payah fikir duit ni nak habis pergi mana. Ni orang kata apa, nak jadi ubat sindrom tangan panas. Sindrom tangan panas ni, ada duit, dia nak habis beli itu beli ni. Tapi bila tukar duit jadi emas, terus boleh lupa nak shopping, nak habis duit. Terpaksalah simpan elok-elok, jangan bagi hilang. Okey. Jadi Ikram hadiah kahwin emas, okey. So Ikram, kalau awak kahwin nanti, minta kawan-kawan bagi hadiah emas. Okey, kawan-kawan Asia tu tontong duit, jangan beli periuk ke, jangan beli coffee maker ke, bagi emas kepada awak. Okey Ikram. Okey, Bob Hasif tanya, ada lucky draw hari ni? Bob, lucky draw tu bab ke-17. Kejap lagi. Sekarang ni kita cerita education dulu. Next, saya nak cerita tentang local minted bar oleh Public Gold. Jadi tuan-tuan, hari ni Public Gold akan melancarkan local minted bar kualiti 999.9, dan saya sangat teruja sebab nombor 1, dia cantik. Yang keduanya, packaging dia dalam kapsul plastik yang boleh dibuka. Tuan-tuan boleh pegang emas tersebut di tangan. Macam yang ni, packaging dia laminated lah. Laminated ni, emas tak boleh pegang dalam tangan. Yang local minted Public Gold ni boleh buka, letak atas tangan, so boleh pegang the real gold, the gold. Jadi ini adalah permintaan ramai orang. Jadi dah ramai orang minta, oh boleh tak ada dinar yang boleh pegang, saya nak pegang. Jadi Public Gold mendengar tuan-tuan punya feedback, dan Public Gold buat dinar. Saya nak tunjuk rupa dinar local minted oleh Public Gold. Sudah bersedia? Okey, kalau sudah bersedia, Kelvin, come kita tunjuk. Ini rupanya. Okey, zoom. Inilah rupa grafik. Kita bagi grafik dulu. Inilah rupanya dinar, 1 dinar local minted. Kualiti dia 999.9, dan dalam kapsul plastik, dan boleh buka sarung. Tuan-tuan boleh pegang. Sekarang ni pegang gambar je. Sebab kilang sekarang ni, kilang tak boleh buat lagi. Kilang sekarang ni kena tutup PKP. PKP ni tuan-tuan, kilang emas pun kena tutup. Nanti bila PKP punya undang-undang dah ditamatkan, kilang terus akan buat dinar ini untuk tuan-tuan. Okay, now kita ada design yang kedua, 5 dinar. Okay, 5 dinar. Ini rupa dia. Berat dia 21.25 gram. Sebab 1 dinar berat dia adalah 4.25 gram. Dan yang ketiga, 10 dinar. Ini rupa 10 dinar. Zoom sikit lagi, dekat sikit lagi.
Tuan-tuan, 10 dinar. Zaman Rasulullah SAW, 1 dinar boleh beli seekor kambing. 10 dinar tuan-tuan boleh beli 10 ekor kambing. Okey, buat apa? Mungkin nak buat korban akikah ataupun kambing golek. Okey. So ini dia. Okey. Now saya nak cerita sikit. Dinar ini, dia punya mall ataupun acuan dia dah ada. Dah standby dah dekat kilang. Jadi sekarang ni sebab PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, kilang pun tak boleh buka. Jadi kita standby saja dulu mall dia. Nanti bila PKP dah tamat, immediately kita akan buat dinar ini. Jadi estimated bila akan siap, tuan-tuan, bila akan siap? PKP tamat saja, besok kilang akan buat. Jadi dalam masa 2 ke 3 minggu selepas PKP, tuan-tuan dah boleh pegang dinar ini. Tu dia tuan-tuan. So kita minta doa lah semoga PKP tamat cepat. Bulan ni habis, bulan depan dah boleh minting, dan kita dah boleh berhari raya dengan dinar baru. So, ada apa-apa komen? Ada orang komen, boleh PPP, boleh EPP ke apa ke? Okey, sekejap lagi saya cerita. Now, saya nak cerita pasal boleh order ke tak boleh order. Tuan-tuan, selepas Facebook Live ini, tuan-tuan dah boleh start order dinar ini. Berapa cara nak order? Yang pertama, boleh order terus melalui branch, WhatsApp dekat branch. Yang keduanya, boleh WhatsApp Mr. Kelvin. Yang ketiganya adalah siapa yang dah customer ataupun dealer, boleh log in ke dalam website Public Gold. Nanti dia akan update local minted bar. Tuan-tuan boleh order sendiri terus dalam internet, dalam website. Saya akan buat video tutorial macam mana cara nak order dekat website. Okay, kalau dah ready nanti saya akan ajar. Katakan tak ready lagi pun, saya akan ajar macam mana nak order online. Senang saja. Kita order LBMA bar. Dekat komen tu nanti kita tulis komen, saya nak tukar kepada local minted gold bar, Facebook live promotion Cik Syukur 23 hari bulan. Okay. So dengan ini saya mengumumkan bahawa local minted bar Public Gold sudah boleh dibuka untuk order. Now saya nak bagi tuan-tuan offer. Okay, semua orang tak sabar nak order kan? Saya nak baca komen. Okay, ada orang tanya. Okay, Kamaruddin Rashid, dinar tempatan versus dinar Nadil dari segi LBMA tu macam mana? Soalan tentang LBMA. So saya nak beritahu dekat Kamaruddin, Din, dinar LBMA ni dia dikeluarkan oleh Public Gold sebab GST sahaja. Dulu masa GST, salah satu daripada kriteria untuk mengelakkan daripada GST adalah adalah emas itu mestilah dikeluarkan oleh kilang yang berstatus LBMA. Jadi tujuan dia adalah untuk mengelakkan GST saja. Sekarang GST tak ada dah. Bila GST tak ada, kita boleh minting dinar ini dengan kualiti yang sama, dengan berat yang sama, harga yang sama, tanpa perlu ada LBMA. Maksudnya tuan-tuan, kualiti dia sama saja. Bila kita bawa emas ni pergi gadai dekat Arahnu, tuan-tuan saya nak beritahu, Arahnu dia bukan tengok pun LBMA ke, lokal ke, dia tak peduli. Bagi dia, nilai emas ini cuma ada pada berat dan ketulinan. Jadi kalau kita faham konsep ini, kita tak peduli LBMA ke tak LBMA ke. So satu. Yang keduanya, dari segi kualiti, local minted bar dia ada certified assayer yang akan signature.
Saya bagi satu contoh. Setiap emas yang dikeluarkan, dia mesti ada orang sign belakang, certified assayer. Nampak? Okay. Now, kalau katakan local minted bar dikeluarkan di Pulau Pinang, siapa yang akan sign dan mengiktiraf ketulinan tersebut? Kita panggil assayer. Ini contoh sijil yang ditandatangani oleh assayer. Nampak? Jadi ketulinan, mutu dan berat emas public gold local minted, kualitinya akan disahkan oleh certified assayer. Orang yang boleh sign dia laku. Tengok sign dia, orang percaya, okey ni betul punya. So local minted bar, dia ada local certified assayer yang mengiktiraf mutu dan ketulinan. Jadi tak perlu risau, mutu dan ketulinan sama saja. Okey? Sebab tu saya tak kisah local ke LBMA ke, janji bila ada certified, don't worry, be happy. Okey? Tuan-tuan, nama saya Syukur juga, Syukur Hashim. Saya bukan orang yang sign ni ya. Ni Syukur assayer. Syukur Hashim lain. Okey? Kadang-kadang ada orang confuse. Cik Syukur ke yang sign? Bukan. Okey. Boleh keluar cap. Pusing sikit kamera ke PC tu nak tenung lama-lama. Okey, Abalon Fendi. Abalon jangan risau. Nanti saya akan upload gambar ni masuk dalam internet, semua orang boleh ambil. Okey. So sekarang ni tengok dekat PC dululah Kejap lagi kita release gambar dia. Okey. Sekarang saya nak buat promosi untuk dinar emas.